Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang subjek sejarah tingkatan 5 bab yang ke-7, membina kesejahteraan negara. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik yang kedua, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan latar belakang pembentukan dasar pendidikan kebangsaan, menghuraikan matlamat pendidikan dalam merealisasikan, iaitu membina perpaduan kaum dan integrasi nasional, dan seterusnya dapat menjelaskan kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan. Dan subtajuk kita boleh bahagikan kepada 5, iaitu yang pertama, latar belakang dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Pengenalan. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat, iaitu membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Kita boleh lihat dalam lukisan ataupun gambar yang berada di bawah, karikatur yang berada di bawah. Okey, tuan-tuan, saya baca sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat dasar pendidikan kebangsaan bertujuan untuk menyatu padukan rakyat dan menyediakan tenaga kerja mahir terdiri daripada pelbagai kaum. Matlamat ini adalah untuk mengadakan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan seterusnya dapat menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Dasar ini juga bermatlamatkan, iaitu untuk melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta dapat menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Dan matlamat ini terkandung dalam laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Okey, dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Dasar ini dilaksanakan melalui Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Rajab 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1960. Semua dasar pendidikan sebelum ini disemak semula dan menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Okey, laporan Rahman Talib. Jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib untuk menyemak semula dan mengukuhkan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Laporan Jawatankuasa ini telah dijadikan asas pengubalan kepada Akta Pelajaran 1961 dan semakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib adalah untuk mengekalkan teras pendidikan kebangsaan untuk pupuk perpaduan dan integrasi. Dan kesan daripada laporan Rahman Talib ini ialah telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar semua peringkat pendidikan, bermula daripada peringkat tadika sehinggalah ke peringkat di universiti. Penggunaan bahasa seragam dapat mewujudkan perpaduan,
mengadakan kurikulum yang sama berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah untuk mewujudkan perasaan cinta kepada negara. Okey, yang ketiga adalah untuk mengukuhkan semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid berbagai kaum ke arah perpaduan. Laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Dan laporan ini telah mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, sikap bekerjasama dan mewujudkan persefahaman antara kaum. Penekanan terhadap mata pelajaran sejarah telah menjadikan perasaan cinta dan sayang kepada negara kita dapat ditanam. Okey, yang seterusnya ialah kajian Aminuddin Baki. Aminuddin Baki merupakan Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia yang kini telah dikenali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang paling muda, iaitu berusia 36 tahun. Memainkan peranan menyusun semula dasar pelajaran kebangsaan melalui penyata jawatankuasa pelajaran 1996 dan laporan Rahman Talib 1960. Melalui kajian ini telah diperkenalkan satu khusus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja, dan telah mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk pupuk perpaduan. Kita tahu bahawa kajian ini telah dibuat untuk menambah baik kajian Rahman Talib dan telah memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk tampung pelajaran yang gagal masuk ke sekolah menengah akibat mendapat keputusan yang kurang baiklah. Dan kajian dan laporan Aminuddin Baki ini telah dihasilkan pada 1964. Okey, laporan Jawatankuasa Kabinet. Pada September 1974, Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Pada 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet telah diumumkan oleh Menteri Pelajaran. Kandungan laporan itu adalah untuk mengukuhkan perpaduan. Antara kandungan laporan untuk mengukuhkan perpaduan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan mata pelajaran wajib. Maknanya semua murid dan pelajar di negara kita perlu mengambil subjek bahasa Melayu dan perlu lulus. Dan menjadi subjek wajiblah dalam peperiksaan awam. Penegasan pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral telah menekankan aktiviti kurikulum. Kurikulum ini sukan dan terbahagi kepada 3, iaitu unit beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan. Okey, hasil daripada laporan jawatankuasa ini iaitu pada 1982 telah diwujudkan satu kurikulum baru sekolah rendah KBSR. Telah diperkenalkan pada 1988, lebih kurang 6 tahun selepas itu telah diwujudkan kurikulum baru sekolah menengah KBSM dan falsafah pendidikan negara telah digubal. Okey. Kita akan lihat sedikit tentang tahukah anda kurikulum baru sekolah rendah KBSR telah diwujudkan pada 1982. Tujuannya adalah untuk bagi memastikan pelajar atau murid di negara kita dapat menguasai dan menghargai bahasa Melayu
bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Dan KBSR ini sekarang ini telah digantikan dengan KSSR. Dan ini adalah satu kurikulum yang barulah yang telah diamalkan. Mengapa dilahirkan ataupun mengapa telah digubal adalah untuk kita nak melahirkan murid yang mempunyai kemahiran pendidikan alaf ke-21 yang lebih kepada murid, dan kita panggil sebagai pendidikan berpusatkan murid. Okay. Sebelum itu, kalau kita lihat matlamat KBSR tadi adalah untuk 3 perkara yang utama. Yang pertama iaitu kemanusiaan. Yang pertama ialah komunikasi. Yang kedua ialah kemanusiaan dan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah perkembangan diri individu. Okey, kurikulum sekolah menengah KBSM 1989 melahirkan generasi yang berilmu, melahirkan generasi yang berkemahiran, dan melahirkan generasi yang bersatu padu. KBSM telah digantikan dengan KSSM, kurikulum standard sekolah menengah, pada 2017, dan diselaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 dengan memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran abad ke-21. Dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPN. FPN ini telah digubal pada 1988 ke arah perpaduan kaum. Sebelum ini FPN, Falsafah Pendidikan Negara, telah digantikan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. Falsafah ini telah memberikan penekanan terhadap pendidikan yang menyeluruh ataupun pendidikan yang holistik daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Dan Akta Pendidikan 1996. Kedudukan bahasa Melayu atau sebagai bahasa kebangsaan telah diperkukuhkan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sistem pendidikan melalui Akta Pendidikan Kebangsaan, Akta Pendidikan 1996. Kedudukan bahasa Melayu telah diperkukuhkan lagi apabila bahasa tersebut telah dijadikan sebagai salah satu bahasa ataupun salah satu subjek. Sekarang ini kita ada subjek sejarah wajib lulus. Sebelum itu kita ada subjek bahasa Melayu wajib lulus. Dan institusi ataupun pusat pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan dan pengajaran bahasa Malaysia serta pengajaran Islam untuk memupuk semangat cinta akan negara. Dan kesimpulan, pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita telah berdasarkan dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan, Akta Pendidikan, dan tujuannya lain dan tidak bukan adalah untuk meneruskan dasar pendidikan kebangsaan, berteraskan perpaduan kaum. Dan akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu, yang pertama sekali, kita perlu hargai, sokong dan berikan komitmen tanggungjawab terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional.